Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa khatamil mursalin. Nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina. Muhammad ibn Abdillahil hadil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ومن سار على هديهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muslimin dan muslimat, sidang jemaah sekalian, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati lagi Allah kasihi. Alhamdulillah pada pagi ini bertemu kita sekali lagi dalam pengisian yang bertajuk kelebihan-kelebihan beramal ataupun disebut dengan istilah fadail al-a'mal, yang mana kita pada pagi ini insya-Allah akan meneruskan tajuk amal-amal yang dijanjikan kelebihan-kelebihannya oleh Allah. Amal yang dijanjikan kelebihan itu melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika kita kembali kepada tajuk yang kita ada bincangkan pada 2 minggu lepas, kerana pada minggu lepas tiada kelas, jadi pada 2 minggu lepas kita berhenti pada tajuk kelebihan Al-Quranul Karim. Pada pagi ini kita akan berhenti sementara tajuk kelebihan Al-Quran, yang sepatutnya tajuk yang kita nak bincangkan tajuknya adalah kelebihan Al-Quran merujuk dari sudut Quran itu adalah penawar, Quran itu adalah syifa. Namun nota tersebut saya sedang mengemaskininya, jadi tidak sesuai untuk dikongsikan pada pagi ini. Namun begitu, insya-Allah kita akan mempelajari tentang kelebihan keutamaan at-taharah, iaitu kelebihan keutamaan kita bersuci. Nampak tajuk bersuci? Bab taharah, bab bersuci, bukanlah kita nak mempelajari dari sudut hukum hakam. Kita bukan nak mempelajari tentang bagaimana nak menyucikan diri. Bukan kita nak belajar dari sudut macam mana nak berhadas kecil, kalau dah hadas besar, kalau dah nak mandi junub bagaimana. Bukan itu yang kita akan bincangkan. Bukan bincang dari sudut kaifiat cara. Tetapi kita nak memberi tumpuan kepada kelebihan pada bab bersuci tersebut. Dipanggil istilah al-taharah. Al-taharah, bersuci ni dia ada pecahan-pecahan dia. Maka pagi ni kita akan masuk tajuk kelebihan bersuci. Kita nak fokus kepada tajuk terlebih dahulu kelebihan pada berwudu. Tajuk ni simple tapi kelebihan dia banyak dan besar. Okey. Nota insya-Allah nanti saya akan berikan kepada tuan-tuan dan puan-puan selepas selesai kelas ini. InsyaAllah. Nota tuan-tuan dan puan-puan boleh ambil di link Google Drive yang kita ada hebahkan sebelum ini. Di bawah tajuk Nota Fadail A'mal. Nota kelebihan beramal. Nanti tekan di link tersebut, insya-Allah akan jumpa nota ini dimasukkan selepas selesai kelas, lebih kuranglah daripada setengah jam tu insya-Allah. Kejap, habis pukul 12.30.
InsyaAllah selepas zuhur tu sudah dimasukkan, insyaAllah. Jadi saya tak sempat nak membuat hebahan nota ni. Tapi tak apa, insyaAllah. Tuan-tuan dengar baik-baik. Kalau sambil-sambil buat kerja tu tak apa. Boleh dengar elok-elok. Kalau tuan-tuan yang memang menyaksikan, memang tengah tengok laptop, memang tengah melihat info, tak apa. Boleh lihat nota yang saya akan paparkan. Mudah saja tajuk ni nak faham. Tapi kelebihan dia itu, kelebihan yang sangat besar. InsyaAllah. Baik. Ustaz, Ya. maaf saya baru masuk. Ada yang saya nak tanya, yang kelebihan Al-Quran tu kira dah habis ke? Tak. Itu kita tinggalkan dulu sementara. Kita akan sambung insya-Allah pada minggu hadapan. Okey. Tapi tajuk ni ada kelebihan Al-Quran. Saya fikir saya masuk lambat, Ustaz dah beritahu tadi. Okey, terima kasih Ustaz. Tak apa. Sama-sama, tak apa. Okey, insya-Allah kita akan belajar nanti sebab saya nak ajar tuan-tuan dan puan menjampi dekat Quran tu. Jadi ada beberapa perkara yang tengah disusun dia tambah baik supaya tuan-tuan faham insya-Allah pada kelebihan Quran ya. Okey. Tapi tajuk ni ada kaitan dengan Al-Quranul Karim. Okey, sebab apa? Sebab nak baca Quran kena berwuduk. Okay. Kita belajar hari ini insya-Allah kelebihan berwuduk. Jadi bagaimana nak ambil wuduk? Kita sebenarnya telah bincang bab ni pada tajuk kelebihan amal-amal penghapus dosa. Kalau kita masih ingat lagi, kita ada terangkan bagaimana nak mengambil wuduk. Jadi saya tak perlu terang panjang lebar tentang nak mengambil wuduk, tapi kita terus nak fokus kepada mengambil wuduk. Sebab ada setengah orang, wuduk dia dah batal, tapi dia tak nak perbaharui wuduk dia. Sebab apa? Sebab dia bukan nak salat, dia bukan nak baca Quran. Jadi perbuatan yang macam tu kalau boleh kita baiki. Maksud dia, kalau kita batal wuduk, kita berwuduk. Berwuduk banyak kali ni sangat baik. Sebab itu kita kadang-kadang kita dengar dekat YouTube yang kata ada Imam Abu Hanifah sampai 40 tahun berwuduk sekali wuduk, itu semua cerita yang tak betul sama sekali. Tapi kalau kita baca hadis Nabi suruh berwuduk selalu. Orang duk bangga-bangga menjaja cerita ada ulama-ulama ni dia berwuduk, dia punya bagus tu sampai dia berwuduk sekali saja sampai umur 40 tahun. Ada siapa cakap macam tu. Yang dengar ni pun, wow, dia ke hebatnya imam tu. Tetapi, jika imam tu buat, dia telah menyalahi hadis Nabi SAW yang Nabi menyuruh kita ni sebenarnya selalu berwuduk. Bukan mengekalkan wuduk tu, iyalah. Wuduk tu kata batal tak apa. Tapi kalau dia batal, cepat-cepat ambil perbaharui dia. InsyaAllah hari ini kita akan belajar kelebihan berwuduk. Okey. Kita sebutkan di sini ada 4 kelebihan. Okey. Yang pertama, berwuduk ini dia dapat mengeluarkan cahaya daripada anggota-anggota wuduk. Dan cahaya tu nanti nak guna untuk apa? InsyaAllah, sebentar lagi saya akan terangkan. Berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Yang kedua, berwuduk boleh menghapuskan dosa-dosa yang ada pada anggota wuduk. Yang bab kedua inilah yang telah kita pelajari pada tajuk amal-amal penghapus dosa. Waktu kita belajar tajuk amal-amal yang boleh menghapuskan dosa, kita telah selit sekali tajuk pada mengambil wuduk. InsyaAllah pagi ni saya akan ulang sikit saja
Untuk perincian lanjut tu, kena lihat semula rakaman tajuk amal-amal yang boleh menghapuskan dosa daripada perbuatan mengambil wuduk. Kalau dulu kita kumpul banyak amal, tapi amal tu fokus tajuknya menghapuskan dosa. Salah satunya berwuduk. Tapi kali ini kita nak fokus pada amal yang satu, tapi kelebihan dia banyak. Itu perbezaan dia. Yang ketiga, kelebihan berwuduk ini ia ada kaitan tentang keimanan seseorang. Jangan main-main tuan-tuan, jangan pandang rendah pada berwuduk ni. Berwuduk ni dia ada kaitan seseorang itu, iman dia bagus ke iman dia tak bagus. Besar tuan pada mengambil wuduk. Kita dia ingat wuduk ni kalau nak sembahyang jelah dia wuduk, jangan. Wuduk ini dia termasuk dalam perkara ibadah. Jangan pandang ringan. Lepas kita belajar kelebihan ni, masya-Allah. Kan? Banyak kelebihan pada berwuduk. Okey, 3. Yang keempat, pada mengambil wuduk ni, dia merupakan salah satu jalan boleh masuk ke dalam syurga melalui mana-mana pintu yang kita nak masuk. Besar tak kelebihan berwuduk? Tuan-tuan yang Allah rahmati, lagi Allah kasih sekalian. Cahaya hapus dosa. Apabila hapus dosa, tentu dosa tu di hati, terang hati kita. Dan lepas tu kaitan dengan iman, lepas tu kaitan dengan syurga. Saya sebut dulu 4 perkara kita akan belajar, tapi sekejap lagi saya akan sebut. Setiap 4 ni ada dalil-dalil. Bukan kita cakap berdasarkan pendapat seseorang, tidak. Tapi kita akan bercakap berdasarkan kepada wahyu. Okey. Lepas 4 perkara ni yang kita akan belajar. Lepas habis tajuk 4 perkara ni, nanti kita akan masuk bersuci yang kedua melalui bersugi. Nampak bersugi ni macam ringan. Kan bersugi semua orang boleh menggosok gigi. Tapi ada kelebihan yang besar yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Dia jadi ibadat tahu menggosok gigi. Selama ni kita duk ingat gosok gigi supaya tidak ada apa pelak-pelak gigi, mungkin sebab nak jaga gigi saja. Tapi sebenarnya menggosok gigi itu termasuk dalam ajaran agama Islam. Hebat tak Islam? Masya Allah. Bersih Islam ni sebenarnya. Okey. Tajuk ni mudah, tapi kelebihan dia tu besar. Okey, saya teruskan ya. Mungkin tuan-tuan mungkin ada di kalangan tuan-tuan yang dah pernah dengar. Okey, tak apa. Anggap dia sebagai pengukuhan. Sebab ialah kan banyak kelas-kelas kita dah belajar. Saya yakin tuan-tuan tahu maklumat ni. Cuma mungkin ada sedikit sebanyak yang kita boleh tambah ataupun kita kalau benda yang sama anggap dia untuk mengingatkan kita, mengukuhkan ilmu yang ada pada kita. Kita terus kepada yang pertama. Okey, yang pertama. Okey, boleh catat ya. Tak catat tak apa, jangan bimbang. Maklumat tu ada pada nota. Don't worry. Be happy. Kan? Jangan bimbang, insya-Allah. Okay. Senyum dah Kak Mazidah. Okay. Kita teruskan ya. Okey. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Okey. Ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hadis muttafaqun alaih, disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Maknanya hadis ini sangat sahih. Okey. Sabda Nabi,
Inna ummati, sesungguhnya umatku, yud'auna yaumal qiyamah, akan dipanggil pada hari kiamat. Dengan dipanggil, datang dengan penampilan yang bagaimana? Ghurran muhajjalina min atharil wudu. Dengan wajahnya, kedua tangannya dan kedua kakinya yang apa? Yang bersinar kerana kesan wudunya. Apa? Ini poin penting dia. Maknanya kelebihan wuduk dia mengeluarkan cahayanya itu bersinar-sinar. Boleh nampak sinar tu di mana? Pada mukanya, pada kedua tangannya, pada kakinya. Sebab itu adalah anggota wuduk. Okey. Lepas tu Nabi sambung lagi. Nabi kata faman istata'a minkum, maka sesiapa yang mampu apa? Ayyutila ghurratahu, untuk memanjangkan cahaya yang akan keluar daripada anggota wuduknya. Nabi kata falyaf'al, maka hendaklah dia buat. Nabi ni dia Nabi ni Rasul yang sangat rahmat pada umat. Nabi tak paksa. Kan? Nabi kata siapa yang mampu. Siapa yang mampu. Nabi kata faman istata'a. Maksud dia, kalau kita berwuduk, muka yang kita basuh dengan wuduk tadi tu, nanti cahaya tu akan keluar daripada muka. Tangan, kalau kita basuh sampai ke siku, cahaya akan sampai ke siku. Okey, siku lah. Tangan sampai ke siku. Kalau kita basuh kaki sampai ke dua buku lali, cahaya akan keluar sampai buku lali. Kalau kita ambil yang wajib lah. Tapi Nabi kata kalau dia mampu maksudnya Nabi kata kalau dia mampu nak bagi cahayanya lebih panjang, contohnya kalau dia basuh tangan cahayanya sampai ke siku saja, Nabi kata siapa yang mampu untuk bagi cahayanya sampai ke lengan, contoh kan, maka hendaklah dia lakukan. Maknanya kalau dia boleh basuh tangan lebih daripada sikunya, Nabi kata buat, kata Nabi. Maknanya basuh sampai ke lengan. Kalau cahaya tu keluar nanti dari akhirat daripada cahaya kakinya sampai kepada buku lali, kan? Tapi kalau dia nak cahayanya sampai ke lutut, dia basuhlah kaki tu sampailah ke lutut. Kalau sampai ke peha, dia boleh basuh sampailah ke peha. Tu Nabi sebut. Sebab apa? Nanti kita akan sebutkan lagi. Ini yang awal-awal dia. Sekarang mungkin kita tak nampak apa yang Nabi sebutkan ini. Tetapi kita percaya, kita yakin ini adalah wahyu dari Allah. Sebab Nabi hanya menyampaikan apa yang Allah wahyukan. Nampak tak tajuk kesan cahaya tu? Okey, dah dapat hadis ni. Okey, kita pergi satu lagi hadis Nabi SAW. Sebab itu kita jangan, bukanlah maksudnya kita sampai membazir air, tapi janganlah sampai kita melepaskan peluang untuk cahaya tu keluar lebih banyak. Kalau kita basuh sampai ke muka, mungkin orang basuh sampai ke cuping telinga saja. Tapi dia basuh juga sampai ke leher-leher dia pun dia basuh. Contoh, buat. Kalau nak senang, sampai ada kolam air, cukup lebih pada 2 kolam sebagai terjun je lah dalam tu. Sahaja aku berwuduk kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Siapa ada swimming pool, air tu air bersih, dia yakini boleh wuduk, terjun je dalam tu. Senang. Contoh. Okey, nampak tak kelebihan dia? Nampak selama ni mungkin kita buat, cukuplah sampai buku lali, sampai siku, janji wajib, janji aku lepas. Tapi rupa-rupanya di sebalik anggota wuduk tu boleh mengeluarkan
cahaya. Okey, jelas hadis ni. Okey, kita lanjutkan lagi. Ada satu lagi hadis. Hadis ni riwayat Imam Muslim. Okey. Dia sebenarnya bukan sekadar dapat panjangkan cahaya yang bersinar-sinar keluar pada waktu wuduk. Dia ada satu lagi. Tapi ni boleh jadi kelebihan lain jugalah. Dia sebenarnya dia boleh jadi kelebihan lain. Kelebihan apa? Kita baca dulu. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabalughul hilyatu minal mu'mini haitsu yablughul wudu'u." Perhiasan. Hilyatu ni maksudnya perhiasan. Perhiasan di mana? Di dalam syurga. Tabalughu. Dia akan mencapai daripada seorang mukmin. Terjemahan dia, perhiasan seorang mukmin pada hari kiamat nanti, dia mencapai apa yang dicapai oleh mukmin. Maksud dia apa? Maksud dia macam ni. Ibu-ibu. Sebab kita ni ramai muslimat. Okay, saya dulu kat ibu-ibu lah. Kita ibu-ibu ya. Okey. Nak tak? Nanti kalau dapat gelang tu panjang, gelang emas panjang sampai ke lengan. Faham tak? Maksudnya perhiasan gelang ke, rantai kaki ke, perhiasan dalam syurga ni, okey, panjang dia kan, dia mengikut kepada sejauh mana wuduk yang dia buat. Faham tak? Kalau orang dia dapat, Masya Allah, kadang-kadang kan, gelang emas kan, saja je nak tunjukkan, sesingkan baju tu, nak tunjuklah ada gelang emas kadang-kadang kan, perhiasan kan. Tapi di hari akhirat, kalau masa dekat dunia, dia ambil wuduk sampai ke lengan contoh. So dia punya gelang emas tu sampai dia penuhi sampai ke lengan. Itulah maksud hadis. Tampak ibu-ibu faham tak hadis ni maksud dia kan? Jelaskan. Jadi hadis ni dia boleh jadi kelebihan yang kedua. Dia boleh jadi kelebihan lain lah. Tapi kita nak kaitkan hadis ni sebenarnya nak dikaitkan dengan memanjangkan mengambil wuduk tu melebihi apa yang Allah wajibkan. Sebenarnya di situ. Secara tak langsung, hadis ini menunjukkan bahawasanya berwuduk itu sempurnalah. Sebab sempurnanya wuduk seseorang mestilah sudah sampai kepada had yang Allah wajibkan. Jadi kalau dia basuh tangan, dia sampai ke marafiq, sampai ke siku. Tapi hadis dia mengajar kita kalau boleh lebih lagi daripada siku tu. Lebih lagi sampai daripada buku lali tu. Secara tak langsung, kita telah memenuhi kesempurnaan wuduk. Lepas tu kita dapat pula dari sudut kelebihan panjangnya cahaya itu dan dapat kelebihan pada perhiasan yang ada di dalam syurga. Itulah sedang puan. Nanti kalau tengok kawan dia sebelah kan, kenapa masuk syurga sama-sama, tengok kenapa gelang kau tu banyak sampai ke lengan. Kita akan ingatkan balik. Ingat tak hari tu kita belajar apa pasal wuduk? Ya ke? Contoh. Itu kelebihan. Dapat? Faham? Jelas? Nampak dia mudah. Okey, sekejap Kita terus kepada, belum masuk kelebihan dua lagi, masih nombor satu. Hadis ni, dia akan berikan kita pengukuhan lagi. Kenapa kita perlu lebihkan cahaya daripada anggota wuduk tadi tu? Okey. Hadis ni kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia kata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atal maqbarah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menziarahi satu tanah perkuburan. Nabi pergi ziarah kubur, lepas tu Nabi buat apa? Nabi memberikan salam. Assalamualaikum
dara qaumil mu'minin wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Seperti sunnah Nabi juga khususnya bagi orang lelaki, dia pergilah ziarah kubur. Okay. Dia ada, nanti kita akan buat tajuk kelebihan pada menziarahi kubur. Okey, Nabi pergi menziarahi kubur. Apabila Nabi sampai dekat tanah kubur tu, Nabi bagi salam lah. Semoga keselamatan ke atas kamu, wahai penduduk kaum mukminin, insya-Allah kami akan menyusul nanti. Okey, lepas sampai dekat tanah kubur tu, tiba-tiba Nabi mengucapkan keinginan. Nabi kata apa? Uditu ana qad ra'ayna ikhwanana. Nabi kata apa? Nabi kata, aku sangat teringin untuk tengok saudara-saudara kita. Nabi cakap begini ketika Nabi berada di tanah kubur. Nabi kata, aku teringin sangat nak tengok, nak nampak depan mata saudara-saudara kita. Maka apa sahabat menjawab? Sahabat mengatakan, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah. Sahabat menjawab apa? Bukankah kami ni saudara-saudara kamu, wahai Rasulullah? Okay. Maka apa jawab Nabi SAW? Nabi kata, antum al-sahabi. Nabi kata, kamu ni adalah sahabat-sahabat aku, kata Nabi. Maknanya Nabi ni dia kata, kamu ni sahabat-sahabat aku. Lepas tu siapa saudara-saudara tu? Kita baca yang lamatan Arab dia. Nabi kata, wa ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'du. Nabi kata, saudara-saudara kita adalah orang-orang yang belum datang. Namun dia akan datang selepas kita. Sahabat ingat, para sahabat mengingati bahawa mereka itulah saudara-saudara Nabi. Saudara Islam lah kan. Okey, tapi Nabi kata tak. Kamu tu adalah sahabat-sahabat aku. Maknanya Nabi mengangkat lagi darjat sahabat. Sebab apa tuan-puan? Sebab sahabat ni dia adalah pangkat yang khas. Okey, tapi siapa yang Nabi teringin sangat nak jumpa tu? Yang Nabi kata aku teringin sangat nak jumpa, nak tengok depan mata mana saudara-saudara kita. Maka Nabi terangkan, saudara-saudara kita tu dia belum lagi ada pada zaman Nabi, belum datang lagi, tapi dia akan datang selepas Nabi dah wafat, selepas para sahabat dah wafat, saudara-saudara kita selepas para sahabat dah tak ada, selepas Nabi tak ada. Jadi siapa saudara-saudara kita? Adakah kita termasuk yang Nabi rindu untuk kita jumpa? Iyalah. Ya Allah, kita merupakan manusia yang Nabi teringin nak jumpa kita. Tapi macam mana Nabi boleh jumpa kita nanti? Kan sedangkan ramai umat Nabi SAW. Okey, para sahabat ni dia bertanya seperti apa yang saya tanya tu. Tengok para sahabat tanya apa kepada Nabi. Para sahabat faham, oh macam tu. Lepas tu para sahabat bertanya, kaifa ta'rifu ma lam ya'tu ba'du min ummatika ya Rasulullah? Para sahabat bertanya. Dan para sahabat kata, bagaimana engkau dapat kenal umat engkau yang belum datang, tetapi akan datang selepas kita ya Rasulullah? Kan sahabat tanya soalan yang logik lah. Sebab macam mana Nabi nak kenal kita contoh kan? Kita adalah orang Melayu. Hidungnya pula petek semacam. Contoh kan. Contoh dengan kulit kita. Umat Nabi kan banyak. Ada kulit hitam, ada kulit putih, ada kulit putih kembar merah. Umat Nabi kan ramai. Macam mana Nabi boleh kenal itu umat dia datang selepas dia? Maka Nabi SAW pun mengatakan,
Nabi mengatakan kepada sahabat, Nabi bertanya. Nabi kata, "Ara'aita law anna rajulan lahu khailun ghurru muhajjalatun baina dhahri khailin duhmin buhmin ala ya'rifu khailahu." Nabi sebut kepada para sahabat, Nabi kata, macam mana pendapat kamu semua? Okey, apa pandangan kamu? Jika seseorang tu dia ada kuda yang berwarna putih pada kening dia, pada kaki dia, pada tangannya. Kening tu maksudnya pada muka dia, kaki dia dan tangan dia putih, Nabi kata. Sedangkan kuda yang berwarna putih tadi tu, dia berada di tengah-tengah kumpulan kuda yang berwarna hitam. Okey, maknanya ada banyak kuda berwarna hitam, tapi di tengah-tengah kuda tu ada seekor kuda yang berwarna putih. Pada wajahnya, pada kakinya, pada tangannya. Okey, lepas tu Nabi tanya lagi. Nabi kata, "Ala ya'rifu khailahu?" Nabi kata, bukankah orang itu dapat kenal kuda yang warna kuda putih dia tu? Kan sahabat jawab kata apa? "Bala ya Rasulullah, sudah tentu ya Rasulullah, dia tentu akan kenal." Ialah sebab semua kuda hitam ada satu kuda putih. Kuda putih tu kuda dia. Itulah dia boleh kenal. Sebab apa? Jelas-jelas ada beza hitam dengan putih. Lepas tu Nabi SAW pun cakap dekat para sahabat, macam mana dia boleh kenal umatnya? Nabi mengatakan, فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ. Nabi kata kepada para sahabat, Nabi kata, begitulah mereka. Mereka ni maknanya saudara-saudara kita yang Nabi teringin nak jumpa tu akan datang dalam keadaan putih cahaya muka, tangan dan kakinya kerana wuduk. Dan aku akan datang mendahului mereka ke telaga. Hadis riwayat Muslim. Maknanya cara Nabi SAW nak mengenal umat ni, yang Nabi teringin nak jumpa umat-umat yang Nabi tak pernah jumpa pada zamannya, adalah daripada melihat cahaya putih yang nampak, yang bersinar daripada anggota wuduk yang diambil. Sebab tu Nabi minta tadi, kalau boleh lebihkanlah mengambil wuduk tu pada anggota wuduk tu. Maksud dia punya tempat nak ambil wuduk tu, kalau boleh panjangkan cahayanya, panjangkanlah. Supaya cahaya kita ni biarlah terang benderang. Supaya Nabi boleh kenal kita. Terutama waktu yang kita sangat perlu jumpa Nabi adalah ketika mana kita nak pergi minum telaga Al-Kawthar di hari akhirat. Sebab kalau kita baca ada hadis mengatakan semua Nabi ni dia ada telaga. Tapi Nabi ada satu telaga yang Nabi jaga sendiri telaga tu. Tu kita kena baca hadis khusus pasal telaga tu, nampak Allah. Maksud dia, cara nanti kalau kita nak pergi dekat telaga Nabi, sebab Nabi akan kenal itu umatnya daripada cahaya. Bayangkan dari jauh lagi cahaya dan nampak bermacam-macam warna putih ketal wuduk. Pergi nak minum air telaga Al-Kawthar yang bersumberkan daripada Sunnatul Kawthar di dalam syurga. Siapa dapat minum air tu, Masya Allah, dia takkan dahaga buat selama-lamanya. Air dia lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu. Wangi airnya lebih daripada misk, daripada kasturi, kata Nabi SAW. Jadi moga-moga kalau kita ada kemampuan nak lebihkan pada wajib mengambil had wuduk tadi, maka lebihkanlah. Kerana dia nanti akan mengeluarkan cahaya, yang cahaya itulah
yang menunjukkan itu adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nanti di akhirat termasuk di kalangan manusia yang Nabi akan bagi syafaat kepada kita. Nabi boleh kenal kita, terutama di antaranya adalah nak meminum telaga Al-Kautsar di hari akhirat nanti. Inilah kelebihan yang pertama yang ingin kita amalkan selepas kita habis daripada majlis ilmu. Jadi kena ambil berat tentang tentang wuduk tersebut. Kan? Bukan sekadar wajib kerana nak solat. Kan? Tetapi kalau ada peluang, sempurnakan wuduk tu betul-betul dan lebihkanlah pada lebihan anggota wuduk tadi. Okay, ini adalah kelebihan yang pertama, Masya Allah. Nabi rindu nak jumpa dengan kita. Jadi, manfaatkanlah pada wuduk tersebut. Kita pergi kepada kelebihan yang kedua. Kelebihan yang kedua dari sudut penghapusan dosa, okey, saya hanya kemukakan satu hadis sahaja tentang kelebihan wuduk yang kedua ni. Sebenarnya ada banyak hadis lain. Hadis lain tu tuan-tuan kena rujuk pada nota amal-amal penghapus dosa. Okey, hadis ni daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a," sesiapa yang berwudu, fa ahsanal wudu'a, dengan berwudu secara sempurna. Ingat tuan-tuan perempuan ni, wudu tapi dia wudu dengan sempurna. Kharajat khatayahu min jasadihi, maka kesalahan-kesalahan, iaitu dosa-dosanya, keluar dari jasadnya. Kalau kita belajar pada hadis dulu, maksudnya dosa pada muka, dosa pada tangan, dosa kepada kaki akan keluar ikut air wuduk tu. Kata Nabi, min hatta takhruja min tahti adfarihi, sehingga ia keluar daripada bawah kuku-kukunya. Maknanya dia ikut air yang mengalir daripada ketan dia berwuduk tadi. Ini adalah kelebihan yang kedua yang telah kita ulas pada amal-amal penghapus dosa. Jadi saya tidak perlu untuk memperincikan dia. Okay, sebab kita dah belajar dekat tajuk amal-amal penghapus dosa. Cuma saya ulang sekali lagi kerana ingin melengkapkan keseluruhan kelebihan berwuduk. Dah jelas maklumat ini? Okay, kita pergi kepada kelebihan yang ketiga yang nak dikaitkan dengan iman. Nak dikaitkan dengan iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Bersuci itu adalah sebahagian daripada iman. Bersuci itu sebahagian daripada iman. Apa makna bersuci di sini? Salah satu maksud at-tuhuru, taharah tu, bersuci itu sebahagian daripada iman. Salah satunya adalah pada wuduk. Berwuduk ni dia dipanggil bersuci. Lepas tu kita tulis tajuk tadi, kelebihan untuk kita bersuci antaranya berwuduk. Rupa-rupanya berwuduk ni syatrul, sebahagian daripada iman. Tanda orang tu beriman, dia bersuci. Dia jaga pada kesucian. Dia bersuci. Maknanya tuan-tuan, bab bersuci ni
tidak boleh dipandang rendah. Dia banyaklah, termasuklah mandi wajibnya, semualah. Buang apa membersihkan hadas kecil, hadas besar, itu semua tu ada kaitan dengan bersuci, tapi yang utamanya pada wuduk. Maknanya kita berwuduk ni dia termasuk di antara ciri iman. Okay. Hadis riwayat Muslim. Ya, maksudnya cabang-cabang iman tu banyaklah. Salah satu dikatakan orang itu beriman, ia ada kaitan dengan bersuci. Ini kelebihan ketiga. Okey, kita kukuhkan kelebihan yang ketiga ni dengan hadis satu lagi. Okey, hadis ni. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Syaddidu wa qaribu wa amal." Berbuat baiklah kamu, mendekatlah kamu dan beramallah kamu. Okey, ini secara umum. Nabi kata buatlah kebaikan, kan? Beramallah kamu semua, kata Nabi. Lepas tu Nabi sebut di hujung. Nabi kata wa khairu a'malikumus solah. Sebaik-baik amal kamu adalah solat. Tapi kita belum belajar lagi kelebihan solat kan? Secara khusus. Kita cuma belajar salah satu kelebihan solat adalah dihapuskan dosa. Tapi nanti insya-Allah kita belajar tajuk spesifik dia. Kelebihan solat tu secara spesifik dia lagi apa yang kita boleh dapat. Okay. Tapi dalam sini Nabi kata sebaik-baik amal kamu, Nabi kata adalah pada solat. Okay. Lepas tu Nabi sambung. Yang kat sini lah isi penting. Inilah dalil dia yang kita nak gunakan dalam bab wuduk. Nabi kata apa? Wala yuhafizu 'alal wudu'i illa mu'minun. Dan tidaklah yang memelihara wuduknya melainkan dia seorang yang beriman. Memelihara wuduk ni maknanya jika wuduknya tu dah batal, dia ambil lagi. Dia perbaharui wuduk dia. Dia jaga diri dia untuk dia sentiasa dalam wuduk. Orang yang sentiasa dia dalam berwuduk, kata Nabi, dia itu adalah seorang yang beriman. Tengok tuan-tuan. Gelaran seorang yang beriman. Kalau tuan-tuan ikuti kelas hari Selasa, setiap malam Selasa, malam Rabu, tuan-tuan akan belajar tentang ciri-ciri orang beriman melalui ayat-ayat yang ada menyebut wahai orang-orang yang beriman. Kita akan belajar dengan Al-Fadhil Dr. Nick. Kita belajar macam mana nak jadi orang beriman dengan mengikuti saranan pada ayat yang ada depannya, wahai orang-orang yang beriman. Dan kalau kita rujuk dalam hadis Nabi, antara Nabi mengatakan dia itu orang yang benar-benar beriman adalah pada dia menjaga wuduk ni. Lepas tu kalau batal, ambil balik wuduk. Kenapa tuan-tuan dikaitkan dengan beriman? Allah suka pada benda yang bersih. Lepas tu wuduk tu sebenarnya perkara ibadat. Jadi apabila dia perkara ibadat, dia suka membaharui itu dikaitkan dengan dia suka beribadat, pada wuduk dia. Kan? Lepas tu pula wuduk tu boleh menghapuskan dosa-dosa dia tadi kan. Dia belajar dah kelebihan pertama tadi, dia belajar kelebihan kedua tadi. Nabi sebut tu mestilah wahyu dari Allah. Bermakna apabila dia batal wuduk dia jaga balik wuduk dia. Nabi kata tidaklah yang memelihara wuduk ni melainkan dia seorang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Besar tuan. So lepas ni bagi sesiapa yang
yang dia nak, kalau dia wuduk ni ibadat. Jadi dia satu ibadah di dalam agama. Okey. Jadi orang yang tidak uzur lah, dia tidak haid, dia tidak nifas kan, maka dia memang mampu solat, maka kalau wuduknya batal, cepat-cepat untuk dia ambil lagi wuduk dia, pelihara wuduk dia supaya dia sentiasa dalam keadaan dia berwuduk. Jadi sebab tu kita tak kata tajuk wuduk, kelebihan wuduk, kelebihan air semayang. Kalau kita kata air semayang, air untuk semayang je. Tak, wuduk ni dia umum. Terutama solat lah. Nanti kita akan terangkan dengan Quran dan kita akan terangkan. Okay, jelas tuan-tuan, nampak tak? Kan? Dia termasuk dalam ciri orang tu dia beriman besar tentang wuduk. Walaupun kita tak nak solat pun, walaupun kita tidak mahu nak baca Quran pun, tapi berwuduklah kita. Sebab setiap kali kita berwuduk, kita dapat menghapuskan dosa-dosa yang ada pada anggota wuduk kita. Okay. Kita teringat nanti nak jumpa dengan Nabi SAW. Nampak cahaya, Masya Allah. Okay. Lepas tu, kita teruskan dengan kelebihan yang keempat. Pendek je, pengisah pagi ni hari ni kita buat pendek je, tak lama. Yang kelebihan keempat. Kita dah habis ketiga, sekarang kita nak pergi yang keempat. Tengok tajuk tadi tu kan? Kita dah habis yang pertama, kita dah habis yang kedua, kita dah habis yang ketiga. Sekarang kita nak pergi yang keempat. Ni, hadis kita nak baca yang keempat, Masya Allah. Kan? Kalau teringatkan Nabi pun kita dah rasa macam Allah. Apa ni jaga wuduk aku. Jaga wuduk. Okey, kita teruskan dengan kelebihan yang keempat. Kelebihan keempat ni, tuan-tuan dan puan, kita rujuk hadis Nabi SAW. Apa Nabi cakap? Nabi kata dalam sabda Nabi SAW, "Ma minkum min ahadin yatawaddau." Tidaklah seseorang di antara kamu yang dia berwuduk. Fayubalighu aw fayathbiru alwudu'a. Lalu dia menyempurnakan atau dia memperbaiki wuduk ni gitu. Maksudnya dia ambil wuduk tu dengan sempurna dia berwuduk. Lepas dia berwuduk tu, dia ada satu syarat. Dia kena buat apa? Thumma yaqulu. Selepas berwuduk tu, dia pun mengucapkan. Dia berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Okey. Maksudnya syarat dia pertama dia kena wuduk sempurna. Ni yang pertama. Dia wuduk tapi dia wuduk dengan sempurna. Lepas dia wuduk sempurna, yang kedua dia kena baca kalimah syahadah. Selepas dia ambil wuduk. Sebenarnya hadis ini kita pernah terangkan pada tajuk kalimah tahlil. Tahlil sebenarnya. Tapi tajuk tu dah lama juga, takut tak ingat. Salah satu tempat yang kita elok membaca kalimah la ilaha illallah waktu bila? Adalah waktu selepas mengambil wuduk. Dulu kita pernah sebutkan maklumat tu. Tapi hari ni kita lihat sudut lain pula. Kita lihat sudut kelebihan kalimah la ilaha illallah itu diucapkan selepas dia mengambil wuduk dengan sempurna, maka apa kelebihan dia? Illa futihat lahu abwabul jannati thamaniyah yadkhulu min ayyiha sya'a. Apa kelebihan dia? Nabi kata lepas dia wuduk dengan sempurna itu dia pun cakap, aku bersaksi bahawa tidak ada ilah Tuhan yang disembah selain Allah, yang tiada sekutu baginya,
dan bahawa Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Ni saya kena pandang satu ni. Hamba dan rasulnya, di pandangan ni buat 2 kali. Hamba dan rasulnya, okey, melainkan. Tengok apa kelebihan. Ya Allah, besarnya kelebihan dia. Kan, kadang-kadang kita tak dan nak doa, terkejar-kejar gitu. Jangan lepaskan peluang. Kan? Dengan rahmat Allah kita tak tahu. Mungkin doa ni lah kita masuk syurga. Maka melainkan akan dibukakan untuknya pintu-pintu syurga yang 8 dan dia boleh masuk mana saja pintu yang dia kehendaki daripada 8 pintu. Kesan dia apa tuan-tuan? Kesan dia berwuduk. Tapi wuduk apa syaratnya? Kena sempurna. Kemudian dia baca doa kalimah syahadah ni. Dia dapat kelebihan. Masya Allah. Hadis riwayat Muslim. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan lepaskan peluang. Kita boleh masuk syurga daripada wuduk tadi. Tapi dengan syarat kena baca doa syahadah ni. Tuan-tuan, tidak ada kelebihan yang besar melainkan kalau kita boleh dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Dah lah dapat hapuskan dosa, tentu dapat masuk syurga. Tapi dapat masuk syurga melalui pintu mana? Mana-mana pintu tuan-tuan nak masuk. Tuan-tuan nak masuk pintu orang yang rajin puasa, tuan-tuan boleh masuk. Tuan-tuan nak masuk pintu orang yang kuat solat, tuan-tuan boleh masuk. Tuan-tuan nak masuk ikut pintu orang yang rajin, orang yang banyak bersedekah, tuan-tuan boleh masuk. Tuan-tuan nak masuk kepada pintu apa lagi? Kan, tuan-tuan boleh masuk. Masya Allah. Besarnya kelebihan. Sebab itu, jangan lepaskan peluang, lepas berwuduk dengan sempurna, bacalah doa yang Nabi ajar ni. Mudah nak ingat, dia adalah kalimah syahadah. Dalam masa yang sama, kita telah ucap kalimah tahlil. Kita telah memperbaharui syahadah kita ucap. Sekali berwuduk. Sekali berwuduk. Ini kelebihannya yang keberapa? Yang keempat. Lepas tu, kalau tuan-tuan nak sambung dengan doa lain, boleh. Ada hadis riwayat Tirmizi. Nabi kata, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kadang-kadang dalam TV, dia hanya tunjuk doa ni. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Jadikanlah aku daripada golongan orang yang bertaubat dan jadikanlah aku dari kalangan orang yang bersuci. Kadang dia banyak papar doa ini, tapi dia tak papar doa kalimah syahadah. Sedangkan yang ini Nabi tak sebut kelebihan dia tertentu. Ni dia kelebihan pada doa lah. Tetapi yang hadis ni ada kelebihan dia. Ada yang kita baca ni. Ni kelebihan dia. Ni sepatutnya doa ni yang kita ajar dekat anak-anak, cucu-cucu kita. Ni doa ni jangan lupa baca. Tengok Nabi wuduk. Nabi sembahyang ke belum? Dah. Tadi baca doa apa tadi? Allahumma ja'ni minat tawabin. Kita kata hafal satu lagi. Sudah baca doa. Jelas? Kata perempuan mudah. Walaupun mudah tapi kadang-kadang terlepas juga nak baca. Apa terkejar-kejar? Jangan. Nak masuk pintu solat, nak masuk solat tu pada wuduk. Kalau wuduknya bagus, ada penghayatan, dia faham wuduk tu ibadat. Kadang-kadang orang ambil wuduk cincai je. Sebab dia kena kejar solat. Tapi apabila dia cincai pada wuduk, dari sudut tasawufnya, dari sudut kaitan dengan salat tu dia memberi ketan. Sedangkan wuduk tu pembuka, miftah, kunci kepada apa? Kunci kepada solat. Jadi kalau wuduknya boleh diambil bersungguh-sungguh,
dah ada penghayatan, faham wuduk ni satu ibadat daripada Allah, nanti dia akan masuk untuk solat dengan baik. Itu di antara rahsia juga tentang ibadat solat tu. Tapi kalau wuduk pun dia main-main, macam mana pada solat ni? Jadi jangan lepaskan peluang pada ibadat berwuduk. Jangan nampak wuduk ni bukan ibadat ya. Wuduk ni adalah ibadah. Solat tu ibadah, wuduk tu ibadah. Okay. Apa? Kelebihan keempat, okey, kita ambil satu lagi hadis yang lain. Hadis ni dia bukan pada kelebihan, tetapi ia pada tajuk bila kita nak kena berwuduk. Sembahyang kita sedia maklum. Baca Quran pun kita sedia maklum. Tetapi yang Nabi anjurkan kepada kita dalam sabda riwayat Al-Bukhari, Nabi kata idza ataita mawja'a, idza ataita mawja'aka fatawadda wudu'aka lis-salah. Apabila engkau mendatangi, apabila engkau pergi kepada tempat tidur kamu, maka berwuduklah, kata Nabi, seperti hendak kamu menyejukkan salat. Maknanya wuduk tu kita ambil dengan sempurna seperti mana kita nak salat. Tapi kita nak tidur. Tapi cara Nabi nak tekankan ambil wuduk tu seperti mana kamu hendak mendirikan salat. Lepas tu adalah sunah-sunah lain. Nabi baca doa, itu lepas tu saya letak titik tu, maknanya ada panjang lagi hadis tu. Tapi saya nak Assalamualaikum tekankan Ustaz. pada doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat boleh. Okey, tentang yang kita harus berwuduk sebelum tidur. Okey, kalau kata kita masih ada kekal wuduk selepas solat Isya, adakah kita kena ambil sekali lagi ke atau macam mana? Okeylah, kalau kita dah berwuduk tak apalah. Kalau kita dah ada wuduk tak apa. Tapi tak kalau perlu ambil sekali lagi. Tak perlulah pasal kita dah ada wuduk kan. Syaratnya kita masuk tidur tu, cara kita nak tidur tu kita bersamanya ada wuduk. Okey. Jelas ya? Okey, insya-Allah jelas. Sebab ingat tadi kena ambil sekali lagi sebelum tidur. Okey. Jadi ni maksudnya adalah dia tidur tu dengan dia mempunyai wuduk. Kalau ada wuduk tak apalah. Okay, tapi kalau wuduknya batal sebelum tu kan, ambil wuduk. Kadang-kadang kita terlupa nak pesan dekat cucu kita, anak kita. Kadang kita ingatkan, dah basuh gigi ke belum? Dah basuh kaki, tinggi kau pula. Contoh kan. Kita tambah satu lagi. Dah ambil wuduk ke belum? Sebab kalau ada wuduk dah kebur-kumur-kumur kan. Sekali. Dah ambil wuduk ke belum? Dah. Jadi kita ingatkan dia. Kenapa bu? Kerana Nabi kamu nak memerintahkan kamu untuk kamu berwuduk sebelum kamu tidur. Itulah dalam keadaan kita berwuduk. Kita tahu sebenarnya waktu kita tidur tu kita meninggal, kita tak tahu. Jadi tidurlah dalam keadaan berwuduk. Okay. Tapi kawan kata, Ustaz, lepas berwuduk tu tiba-tiba tiba-tiba berlaku hubungan badan. Tu macam mana? Lepas tu nak tidur. Jadi saya kata kita tengok hadis yang berikut. Okey, hadis yang berikutnya menerangkan bila lagi kita patut berwuduk. Bukan, jap. Okey, bukan. Ni dikaitkan dengan bersiwak juga. Okey, tapi kita fahamlah solat tu mana disuruh. Nabi kata apa? Sabda Nabi SAW kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari kaitan. Nabi kata, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum inda kulli salatin biwudu'in." Jika aku tidak bimbang memberatkan umatku, nescaya aku memerintahkan mereka agar berwuduk setiap kali solat. Yang ni, kalau kita boleh berwuduk
sekali lagi ia bagi baik. Ini Nabi ada sebut. Jika tidak bimbang, memberatkan umatku, Nabi kata kalaulah aku ni tak menyusahkan umatku, kata Nabi, tentu aku minta mereka ni, kalau setiap kali nak salat, berwuduklah, kata Nabi. Lepas tu Nabi kata, wa ma'a kulli wudu'in bisiwakin. Dan agar bersugi setiap kali berwuduk. Ini nanti kita akan masuk bab bersugi. Jadi kita akan masuk sekejap lagi tentang bersiwak pula. Kita ada orang dia baca hadis yang dekat sini je. Dia pernah baca hadis kalau tak memberatkan umatku, bersiwaklah setiap kali dia berwuduk. Kan? Tapi dekat sini Nabi kata kalaulah umatku mampu setiap kali nak solat dia berwuduk, setiap kali nak solat berwuduk, kata Nabi buatlah, kata Nabi. Sebab dialah bimbang kan. Akan setiap kali nak solat berwuduk, sedangkan wuduk masih ada, contoh kan, berwuduk. Kalau dia mampu, dia perbaharuilah wuduk dia. Sebab tu adalah ibadat. Berwuduk. Kalau mampu, Nabi kata. Setiap kali nak solat. Tengok pada keadaan lah. Tengoklah kalau kita di RNR ke. Tengok pada situasi kita. Kan? Sebab tu Nabi kata kalau tak membimbangkan. Bukanlah kita nak apply hadis ni menyebabkan terlepas amat. Sebenarnya Nabi tak nak membebankan umat dia. Sebab kalau kita ada wuduk dah tak apa dah. Tapi kalau kita mampu lagi untuk bagi wuduk, kita solat, kita ambillah wuduk tu. Sebab kan tadi ada kelebihan cahaya, tadi ada kelebihan boleh hapus dosa. Kita tak nak ke dosa tu dihapuskan banyak kali. Betul tak? Kalau kita mampu, kita buat. Dan agar kita bersiwak setiap kali kita berwuduk. Kenapa dengan siwak kali kita wuduk? Nanti kita akan belajar. Hadis ni hadis hasan sahih. Hadis riwayat Ahmad. Okey. Jelas ya? Okey. Kita teruskan kepada satu lagi hadis tentang wuduk. Ini yang kadang-kadang ramai, kadang-kadang tahulah ramai tak ramai, wallahu a'lam, tapi kadang-kadang ramai juga yang tak tahu maklumat ni. Nabi kata apa? Kata Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun." Nabi kata apa? Nabi kata, "Thalathatun la taqrabuhumul malaikah." Ada 3 orang yang tidak didekati oleh para malaikat. Jifatul kafiru, bangkai orang kafir. Maksudnya orang kafir yang mati tidak didekati oleh malaikat. Cuma, kena faham baik-baik. Malaikat ni malaikat apa? Malaikat di sini, kata ulama hadis, adalah malaikat rahmat. Dia adalah malaikat rahmat. Bukan malaikat muka nakir, bukan malaikat pencatat amal, bukan malaikat hafazah yang jaga kita tu tak. Malaikat-malaikat ni, apa pun keadaan kita, dia tetap akan ada. Macam malaikat pencatat amal, dia selalu akan ada. Tetapi, ini merujuk kepada malaikat-malaikat rahmat. Mereka takkan dekat dengan 3 orang. Pertama, orang kafir lah yang mati. Yang kedua, orang yang Nabi kata wal mutadammihu bil haluqa, dan orang yang berlumuran minyak wangi haluq. Saya cuba lihat tafsiran hadis ni, maksudnya minyak-minyak wangi yang dia bercampur-campur dan dia terlalu banyak sangat. Menyebabkan malaikat rahmat juga tak dekat dengan orang macam ni. Cuma haluq ni ada pelbagai perbahasan, ada kata minyak za'faran dicampur dengan warna ni, sampai berlumuran tu maksudnya penuh. Lepas tu yang ketiga wal junubu, dan orang yang berjunub illa yatawadda, dan orang yang dalam keadaan dia belum mandi wajib, dia panggil dia berjunub kecuali setelah dia berwuduk. Faham tak maksud hadis ni? Maknanya kalau orang tu selepas dia bersetubuh, dia melakukan hubungan badan dengan pasangannya, okey,
Kan? Kadang-kadang memang tak nak mandi. Kan nak mandi lama. Contoh kan. Nak mandi wajib ni malah nak bangun dah. Contoh. Dia perlu buat apa sunnah Nabi? Sunnah Nabi, dia perlu berwudu. Kalau dia tidur dalam keadaan dia berjunub, malaikat rahmat tu takkan dekat dengan dia. Kecuali setelah dia berwudu. Kata Nabi dalam hadis riwayat Abu Daud. Hadis hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi ni maksudnya ada ulama hadis yang mengatakan hadis ni lemah. Tapi ada hadis sahih yang lain ada kaitan dengan berwuduk. Tapi kita tengok dulu hadis yang lebih kuat. Tengok hadis yang kedua. Kita tunjukkan dulu jadi kita patah balik hadis. Ada hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ni dia lebih sahih. Hadis ni lebih kuat daripada hadis yang pertama tadi tu. Tapi hadis yang pertama tadi tu dia dijadi kuat kerana ada hadis lain yang menyokong. Kalau kita baca dalam hadis ni, Nabi SAW bersabda, "Thalathatun la taqrabuhumul malaikah." 3 orang yang tidak didekati oleh malaikat. Tapi hadis Nabi sebut umum, al-junubu, orang yang berjunub. Malaikat apa? Malaikat rahmat. Yang kedua, wasakranu, orang yang mabuk. Wal mutadammihu bil haluq, dan orang yang berlumuran minyak wangi khaluq. Hadis riwayat Al-Bukhari. Cuma bukan dalam Sahih Bukhari. Kita jangan faham ya. Bukan baca Bukhari, mesti Sahih Bukhari. Tak. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab At-Tirikh Al-Kabir dan riwayat Al-Tabrani juga Al-Bazzar. Tapi hadis ni kata para ulama yang menyaring hadis ni kata hadis ni adalah sahih. Okay. Nabi sebut ada tentang orang berjunub. Kenapa? Tapi kalau kita baca hadis yang satu lagi, Nabi kaitkan kalau malaikat tu nak dekat dengan dia, dia kena buat apa? Dia berwudu. Walaupun dia tak nak mandi wajib, tapi cukup dengan dia berwudu. Bukan bermakna dia tak perlu mandi wajib. Tidak. Tetapi untuk jaga diri dia tu, paling dia malas sekali, dia kena berwudu. Kalau tidak, malaikat rahmat tidak dekat kepada dia. Okay. Kalau kita baca ulasan para ulama hadis, kenapa jadi macam tu? Okey, kata Al-Hafiz Al-Mundhiri, beliau mengatakan yang dimaksudkan malaikat di sini, sekejap saya bacakan yang teks Arab dia. Sekejap ya. Okey, dia kata yang dimaksudkan malaikat di sini adalah malaikat yang turun membawa rahmat dan malaikat yang turun membawa berkat. Takkan dekat dengan orang yang berjunub kalau dia tak nak mandi wajib dan dia tak nak berwudu. Maksudnya bukanlah wajib untuk mandi wajib kalau kita bukan nak solat kan. Tapi kalau dia dah berjunub, dia dah selesai buat hubungan badan, tapi dia tak nak berwudu, maka malaikat takkan dekat dengan dia. Malaikat apa? Kata Al-Hafiz Al-Mundhiri dalam At-Tarhib wa Targhib, malaikat itu adalah malaikat yang turun membawa rahmat dan berkat, bukan malaikat hafazah, iaitu malaikat yang mengawasi mereka. Kerana malaikat hafazah ni selalu bersama dengan mereka dalam apa pun keadaan. Okey, kenapa malaikat bawa rahmat berkat tu tak dekati orang ini? Dia kata ini berlaku bagi orang yang selalu menunda-nunda mandi wajib tanpa ada alasan atau adanya alasan sehingga dia harus berwuduk tapi dia tak mau berwuduk. Maksud dia macam ni. Paling baik dia kena mandi wajib lah. Sebab mandi wajib ni cara dia kena berwuduk. Macam tu. Mandi ni dah berwuduk lah juga. Ataupun kalau dia tak nak mandi wajib, tapi dia harus berwudu. Tapi kalau dia tak ada sebab pun, dia mampu je bangun, mampu je nak berwudu. Orang yang macam ni, kalau tak ada apa-apa alasan kan yang menghalang dia daripada dia berwudu, inilah yang malaikat yang bawa rahmat dan malaikat bawa berkat tu tak mendekati orang ini.
Dan ada juga para ulama mengatakan kerana orang yang menunda mandi junub itu kerana dia malas dan meringankan tentang mandi tersebut menyebabkan dia jadi kebiasaan. Maknanya di sini kita dapat belajar tu. Kalau kita tak nak, okey, nak macam nak mandi wajib sebagainya, paling last sekali kena buat apa? Kena berwudu. Okay. Ini pada kelebihan wudu yang kadang-kadang kita terlepas pandang maklumat ini. Okey. Jelas ya? Ini di antara kelebihan berwudu. Okey. Kita pergi kepada kelebihan siwak. Dah nak habis dah. Pendek je. Sikit lagi. Kita pergi kepada kelebihan bersugi. Tadi ingat tak Nabi kata apa? Nabi kata, kalaulah aku tak susahkan umat aku kan. Kalau boleh setiap kali dia berwuduk tu dia bersugilah, dia bersiwaklah. Sebab tu sangat bagus kita gunakan konsep menggosok gigi guna kayu siwak tu. Tapi bukanlah hadis ni hanya melimitkan mesti guna kayu sugi. Tidak. Kalau guna boros gigi, ubat gigi termasuk dalam hadis bersiwak. Cuma kelebihan bersiwak ni, betul tak? Dan kita tak perlu nak air, kadang kita guna kayu siwak saja mudah nak disimpan. Tapi kalau kita kena ubat gigi, nak kena simpan boros gigi lagi, lepas tu kita nak guna air lagi. Jadi agak sukarlah. Tapi kalau kita mampu setiap kali kita wuduk je, kita gosok gigi. Setiap kali wuduk je, kita gosok gigi. Kalau boleh setiap kali nak solat subuh, ada wuduk. Lagi solat zuhur, ada wuduk. Lagi nak pergi solat asar, ambil lagi wuduk. Lagi nak solat maghrib, ambil lagi wuduk. Okay. Jadi setiap kali wuduk tu pula, dia bersiwak, gosok gigi dia. Okey, sunnah Nabi. Okey. Lepas tu kita tengok apa kelebihan pada siwak ni. Sabda Nabi SAW kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, as-siwaku nadharatul lil fami mardatul li rabbi. Bersugi itu menyucikan mulut dan mendatangkan redha Allah. Lebih besarnya pada gosok gigi ni, boleh dapat redha Allah. Bersugi tu menyucikan mulut. Ni kita faham lah. Ni kalau niat mudah je. Kalau sunnah Nabi saja, memang pasti ada kebaikan. Boleh jaga gigi daripada rosak dan sebagainya. Kita faham yang tu. Tapi bersugi ni, menggosok gigi ni, bukan sekadar boleh membersihkan mulut. Tapi dia juga boleh dapat redha Tuhan. Kenapa? Kerana mulut ni, kan, kita kadang kita banyak nak guna untuk baca Quran, nak sebut kalam Allah. Kita tak boleh menyakiti orang-orang lain kan. Dia kadang-kadang menyakiti orang lain pada bau. Kadang pada bau mulut kita, kita tak perasan. Jadi gosok gigi kita. Begitu juga pada terutama untuk kita baca ayat-ayat Quran. Kita nak sebut nama-nama Allah ni. Allah suka sangat sebut mulut dia bersih. Kan? Tadi kalau dia ambil wudu kan, Masya Allah. Mata ni hilang dari dosa, tangan ni hilang dari dosa. Tetap sugi pula, wudu sempurna pula. Lepas tu dia solat Allahu Akbar. Banyak kelebihan yang Allah berikan. Hadis ni hadis sahih. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Ya'la dan Ibnu Khuzaimah. Inilah hadis last sekali. Lepas tu dah tak ada dah. Sebab pendek je untuk pengisian pada hari ini. Kita dah 11:44 pagi. Okey, insyaAllah saya akan bagi nota ni nanti selepas sekejap. 12 ya. Zuhur nanti dah ada dah dekat Telegram tu. Saya nak baca sikit saja. InsyaAllah. Nanti saya masuk dekat link Google Drive ya, tajuk nota Fadail A'mal. Mohon maaf kerana tak dapat nak beri nota ni sebelum kelas.
Ada mana-mana pertanyaan yang boleh saya bantu? Okey, kita ada. Dalam chat ada banyak soalan Ustaz. Okey, ada Ustaz, yang saya nak tanya kata, sikit Ustaz. boleh. Apa ni, ada dulu-dululah tapi saya tak amal kalam. Salah ke kalau kadang-kadang bila kita wuduk, ada je ustaz yang kata tiap-tiap apa, macam kita tiap-tiap anggota muka kita tu kita macam ada doa, tapi doa dalam hati lah dalam bahasa kita kan. Macam cakap hapuskan dosa kat muka, kat tangan ni, biar tangan kanan ni menerima kitab akhirat kelak, tangan kiri jauhkan, habis kaki pun macam tu, apa, biar tetap atas siratul mustaqim tu semua. Salah tak kalau amalkan macam tu? Sebab Ustaz dah bagi pencerahan tadi macam tak ada pun nas atau apa sunnah yang Nabi buat kan, yang boleh kita apa ungkapkan masa kita buat macam masa ambil wuduk tu. Nak tanya tu je lah. Terima kasih Ustaz. Kalau kita, itu sebenarnya adalah pendapat di kalangan para ulama menyebut tentang doa tu, cuma kalau kita rujuk dalam hadis Nabi SAW memang tak ada lah. Tak ada yang dia ajar kalau basuh muka baca doa apa, basuh tangan baca doa apa. Dari sudut pandangan peribadi saya, kita dahulukan apa yang Nabi SAW lakukan. Okey, kita buat apa yang Nabi SAW lakukan. Maknanya kalau yang dah buat dulu-dulu tu, kita belum berilmu tu, kita minta ampun je lagi. Ya, Ustaz. Ya. Dia sebenarnya isunya pada tu saja. Dia kalau kita tidak menyandarkan perbuatan tersebut kepada Nabi, tak apa lagi. Sebab kita bimbang, kita takut kita cakap, ni Nabi ajar ni, ada doa basuh dekat muka, ada doa basuh sewaktu baca dekat apa, sewaktu baca dekat tangan. Itu kita bimbang sebab menyandarkan perbuatan pada Nabi itu hukum dosa besar. Tak ada. Ni kita macam kita berdoa tu memang direct lah pada Allah. Maknanya kita berdoa lah, salah satu macam cara kita berdoa untuk lindungkan diri kita daripada itu semua kan. Tak ada bersandarkan pada Nabi, tak ada. Okey. Jadi cara yang paling terbaik kita ikut je apa yang Nabi SAW ajar kepada kita. Mungkin niat baik apa yang para ulama tu sebutlah. Tapi bagi kita yang patut kita kena ikut terlebih dahulu adalah apa yang Nabi SAW lakukan. Semoga Allah memberikan pengampunan kepada para ulama yang sebenarnya mereka niatnya yang baik, tetapi kadang-kadang menyebabkan masyarakat ni ingat macam wajib baca ya. Sunnah Nabi, itu kita bimbang dekat situ. Okey, yang paling utama kita berwuduk macam mana yang Nabi wuduk, paling penting adalah doa tu dibaca pada mula dan hujung. Kalau ikut Nabi baca permulaan bismillah, penghujungnya doa yang kita ajar tadi tu, kat situ. Tapi setiap anggota tu tak adalah. Okey. Okey. Ada soalan yang tanya sama-sama. Ada yang tanya soalan dekat sini, dia kata kejapnya, bagaimana cara wuduk Rasulullah? Adakah muka, tangan dan kaki sahaja? Okey. Sebenarnya kita dah cerita dahulu. Okey. Kalau tuan-tuan masih ingat, masa ni tengok nanti tolong ambil tajuk ni. Nanti tolong ambil nota yang tajuk amal-amal penghapus dosa. Waktu tajuk ni kita dah sebut dah. Kan kita dah letakkan macam mana cara Nabi ambil wuduk. Okey, dekat dalam nota tu kita dah paparkan gambar macam mana sifat wuduk Nabi SAW. Nabi dia bukanlah ambil wuduk hanya pada wuduk yang wajib sahaja. Tapi kalau kita baca hadis Nabi SAW, Nabi buat apa? Panjanglah ceritanya pula ni nak cerita. Nabi akan mula ambil wuduk daripada menyelati kedua-dua jari tangannya. Dia akan selat-selat dulu. Dia celah-celah jari tu dia akan bersihkan dulu. Sebab dia termasuk dalam tangan. Nabi baca bismillah. Nabi cucikan kedua tapak tangan.
Lepas tu Nabi menyela-nyela di antara jari-jari jemari tangan. Semua tu ada hadis Nabi. Lepas tu Nabi masukkan air ke dalam mulut. Sebab tu kena tengok gambar. Kena tengok gambar, tengok pada sunan gambar. Gambar nombor 3, Nabi masukkan air ke dalam mulut. Lepas tu Nabi teruskan kepada hidung. Ini gambar nombor berapa? Ini gambar nombor 4. Jadi siapa yang ada nota untuk nota tajuk amalan penghapus dosa, dekat dalam tu dah ada dah. Diterangkan macam mana cara Nabi SAW berwuduk. Maknanya Nabi bukan terus dia basuh muka, tak. Dia basuh dulu pada jari-jari tangannya, dia masukkan air ke dalam mulut, dia panggil marmadah. Nabi berkumur-kumur. Lepas tu Nabi masukkan air ke dalam lubang hidung, al-istinsyaq. Lepas tu Nabi keluarkan air tu al-istinthar. Waktu Nabi masuk air dalam mulut, tangan kanan. Waktu Nabi keluarkan air daripada hidung, Nabi sedut, itu tangan kiri. Tu maksudnya di situ menunjukkan bahawasanya Nabi ni bukanlah ambil pada yang wajib saja, tapi juga Nabi melakukan daripada yang sunatnya. Nanti dapatkan nota tersebut. Okay. Kemudian sekejap. Okey. Kalau perempuan dalam hadas besar macam mana ya? Maksudnya boleh juga ke ambil wuduk untuk dapat hikmah wuduk? Okey. Jawapan dia, saya minta tuan-tuan dan perempuan bukalah mawad ni. Okay. Tuan-tuan dah buka Pejabat Mufti. Kita buka Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Tuan-tuan cari tajuk hukum wanita haid mengambil wuduk sebelum tidur. Maksudnya kalau perempuan yang haid, dia uzur, dia tidak boleh berniat dia mengambil wuduk tu untuk ibadat. Yang tu tak boleh. Dia tak boleh niat untuk ibadat. Tapi kalau dia ambil wuduk hanya semata-mata nak sejukkan badan dia ke, secara umum tu tak apa. Tapi dia tidak boleh jadikan sebagai niat ta'abbudi. Dekat sini ada ulasan dia. Ni, dia ambil ulasan, dia tanya soalan, dia kata, Assalamualaikum Datuk Seri Mufti, pada kebiasaan saya akan memberus gigi dan mengambil wuduk terlebih dahulu sebelum tidur. Soalan saya, jika saya dalam keadaan haid, bolehkah saya mengambil wuduk sebelum tidur pada waktu malam seperti biasa kebiasaan saya tersebut? Diulanglah dekat sini. Diulang. Dekat sini sekejap Okey. Dia kata dekat sini. Okay. Kalau kita lihat kesimpulan dia. Saya minta tolong baca maklumat ni. Okey. Tapi kita tengok kesimpulan dia. Okey. Kalau kita baca dekat, tengok saya bawa pendapat, kita tengok bawa pendapat. Okey. Kalau kita baca dalam mazhab Syafi'i, kita tengok kita tengok dekat sini. Dia kalau boleh baca daripada awal awal panjang pula, tapi saya dah bagi link ni, nanti boleh baca. Tengok apa pendapat para sarjana di dalam bab ini. Okey, Al-Imam Asy-Syirazi dalam kitab Al-Muhadzab fi Fiqh Al-Aqidah Al-Imam Syafi'i mengatakan bahawasanya sekiranya seorang wanita itu berada dalam keadaan haid, maka haram baginya untuk melakukan perbuatan bersuci iaitu taharah. Ini kerana datang haid akan mewajibkan wanita tersebut bersuci. Apa yang mewajibkan seorang itu bersuci, maka ia menghalang sahnya perbuatan tersebut selama mana dalam keadaan demikian. Maksudnya, kalau kita dalam keadaan haid, uzur, kita tak boleh berwuduk tu niat macam untuk menyucikan kita daripada haid tersebut. Tak boleh. Jelas tak? Jadi, kita tak boleh niat untuk ibadat macam ni. Okay, Imam Nawawi diulas, dia kata, haram seorang wanita bersuci, maknanya dalam keadaan uzur tadi, haram dia bersuci, maksudnya haram yang dimaksudkan adalah tidak sah jika wanita tersebut bersuci. Makna kedua, haram dan berdosa jika dia niat satu ibadat, ta'abbud. Tak boleh. Okay, kita baca kesimpulan terus senang. Okay, kesimpulan dia adalah, dia kata,
Berdasarkan perbincangan dan perbahasan di atas, kami menyimpulkan bahawa hukum seorang wanita yang didatangi haid dan nifas mengambil wudu adalah tidak sah dan haram serta berdosa jika sekiranya dia berniat ta'abbud. Ta'abbud tu berniat nak sebagai satu ibadat yang disunahkan oleh Allah dan Rasul tu. Yang tu tak boleh. Berdosa dia. Kenapa? Dia kata, kerana wudu tersebut tidak memberi kesan kepada hadas kedua-duanya dan dibimbangi membawa kepada perbuatan memain-mainkan ibadat. Okey. Oleh itu, jika saudari yang bertanya ingin melakukan ikut kebiasaan dia, sebab rutinnya sebelum dia haid dan udur, dia selalu ambil wudu. Tapi lepas dia haid dan udur pun dia nak tidur pada wudu. Dia kata boleh teruskan, tapi hendaklah niat sekadar membersihkan diri dan menyejukkan badan, maka hal tersebut adalah diharuskan. Okey. Jelas ya? Tapi kalau dah berihram tak apa. Maknanya kalau dalam keadaan udur, okey, terima kasih kepada yang telah berkongsikan link. Nanti boleh baca dekat situ. Okey. Okey. Kalau sedang berpuasa, perlu tak untuk bersiwak setiap kali untuk berwuduk? Okey, kalau berpuasa, adakah berwuduk tu boleh untuk, adakah kita boleh bersiwak? Menggosok gigi boleh dalam keadaan kita berpuasa. Cuma bezanya jangan kita buat seperti kita tak berpuasa. Sebab cara Nabi dia masukkan air dalam lubang hidung tu, al-istinsyaq tu, Nabi akan sedut sampai berlengah hidung. Nabi sedut. Lepas tu Nabi keluarkan. Tapi kalau dia hantar masuk lubang hidung pun boleh sebenarnya. Air lubang hidung tu ketika kita puasa. Cuma bimbang takut termasuk ke apa, elakkanlah. Elakkan. Tapi bersugi boleh. Jawapannya adalah boleh. Boleh. Bersugi ni boleh. Cuma kalau kita bimbang takut termasuklah rongga, air sebagainya, elakkanlah. Tapi perbuatan tu dihaluskan. Okey, kejap. Okey. Tak ada soalan dah. Macam mana kalau kita gerak bangun pagi kecil ambil wuduk sekali lagi ke? Jawapan ni kalau kita ikut hadis tadi, kalau kita mampu, kita berwuduk lah. Ikut kepada keupayaan kita. Kejap, 1 jam lagi bangun balik. Kan, ambil balik air wuduk. Tiba-tiba lagi sejam bangun balik. Kalau mampu berwuduk selalu, berwuduk lah. Kalau tak mampu, tak apa. Allah Ta'ala ni dia maha mengetahui. Dan niat kita, ya Allah, kalaulah aku ni sihat, tentu aku nak ambil wuduk. Tapi aku tak larat ya Allah nak ambil wuduk. Allah Ta'ala maha mengetahui. Tapi kalau kita mampu, kita ambillah wuduk tersebut. Wallahu Ta'ala a'lam. Okey, ada soalan pasal telena. Ni kena buka tajuk lain pula nak bincang tentang perkara yang boleh membatalkan wuduk. Jadi ini saja pengisian yang Ustaz, kita pelajari. Ada satu soalan tu dia tanya. Ada dalil ke yang mengelap muka selepas wuduk tu Ustaz? Ada satu soalan Ustaz tercicir. Mengelap muka selepas wuduk, maksudnya. Ada soalan kat situ. Okey, wallahu ta'ala a'lam. Sekejap, Sebab saya pun kadang-kadang terfikir tu Ustaz, ada kata tak boleh lap muka lepas ambil wuduk. Soalan yang sama juga saya nak tanya tu. Okey, saya tunjukkan. Okey, sebab tu selalu buka laman web Jabatan Mufti, baca. Okey, kejap saya tunjukkan. Sekejapnya. Okey, nampak tak saya paparkan tajuk dia apa? Hukum mengeringkan anggota wuduk selepas berwuduk. Okey, sebab tu saya syurkan selalulah kalau nak tengok hukum-hukum hakam,
bukalah Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Saya sangat syurkan. Sebab ada banyak maklumat-maklumat di dalam itu kita boleh rujuk. Okey, kalau kita baca dekat sini, siapa yang boleh kongsikan link tu kongsikan. Okey, dia kata, apa hukum saya mengeringkan anggota wuduk selepas berwuduk seperti mengelapnya menggunakan tuala atau tisu atau menggunakan alat pengering. Okay, kita tengok apa jawapan daripada pihak Jabatan Mufti. Okey, dia kata para fuqaha secara asasnya berbeza pendapat tentang isu ini kepada beberapa pandangan. Okey, ada perbezaan pendapat dengan para ulama. Okey, tengok. Saya nak kena tutup suara ni, saya akan bagi dia boleh buka. Okey, sekejap. Okey. Sebahagian mereka mengatakan perbuatan tersebut dibolehkan. Okey, ada yang kata apa? Ada yang kata dibolehkan. Manakala sebahagian lain dikata hukumnya adalah makruh. Ada yang kata harus, ada yang kata makruh. Okey, kita tengok pendapat yang kata harus tu kenapa. Pendapat yang mengharuskan perkara ini menyatakan bahawa hasal suatu hukum itu adalah harus sehinggalah ada dalil yang larang. Faham tak? Maksudnya pendapat pertama kata, mana ada dalil yang larang mengelap air wuduk, keringkan air wuduk selepas berwuduk. Jadi, kalau tak ada dalil yang larang, maka ia termasuk dalam kaedah umum setiap hukum asal sesuatu itu adalah harus. Okey. Pendapat ni dia dipegang oleh tokoh besar seperti Imam Ahmad dan selain daripadanya. Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi mengatakan, tak apa kalau seorang tu nak mengelap anggota wuduknya dengan kain sapu. Dia kata, ini adalah pendapat daripada Imam Ahmad. Okey. Ya, jelas. Okey. Okey, lepas tu kita tengok pendapat kedua yang kata makruh. Dia kata makruh tu kenapa? Dia kata pendapat yang kata tak boleh lap, makruh hukumnya. Maknanya kalau tak dilap lebih baik. Okey, mereka ada dalil riwayat Al-Bukhari. Tapi kita kena baca tu dalil. Dia kata apa? Dia kata Maimunah radhiyallahu anha, dia kata, aku membawa kepada Nabi SAW secebis kain. Ni selepas mandi wajib lah. Kita tahu cara mandi wajib Nabi akan berwuduk siap-siap. Okay, dia bawa satu cebis kain. Maka baginda tidak menerima kain itu. Lalu baginda menghilangkan sisa-sisa air di badan, gunakan tangan Nabi. Nabi tak nak guna kain, tapi Nabi guna tangan. Kalau kita lap dengan towel kan, kain. Okey, riwayat Bukhari. Kita baca hadis lain satu lagi. Sesungguhnya Nabi SAW mandi, lalu dibawa kepadanya kain pengelap dan baginda tidak menyentuhnya. Kemudian baginda menyapu saki-baki air di badan menggunakan tangan. Riwayat An-Nasai. Okay, kita tengok kenapa Nabi lap dengan tangan tapi Nabi tak nak lap dengan kain. Kedua-dua hadis di atas menunjukkan bahawa Rasulullah SAW tidak menggunakan kain yang diberikan kepadanya untuk menggelap anggota badan baginda setelah mandi. Maka golongan yang berpegang dengan pendapat yang kedua ni maknanya yang memakruhkan tadi, menjadikan hadis ini sebagai hujah. Makruh hukumnya menggunakan kain pengelap sama ada tuala dan seumpamanya bagi mengeringkan anggota badan setelah wuduk. Okey, kita tengok kesimpulan dia. Biasa dia buat kesimpulan lah. Sebenarnya dia senang. Okey. Bacalah, tapi tolong baca keseluruhannya link tersebut. Dia patutnya maklumat macam ni elok kalau kita buat dalam bentuk ada gambar-gambar, ada diagram lah supaya lebih faham. Okey, kesimpulan dia kata, setelah kami meneliti beberapa pendapat fuqaha yang dikemukakan di atas, kami cenderung kepada pendapat. Tengok, kita ambil pendapat dia ni. Kami cenderung kepada pendapat yang mengharuskan perbuatan mengeringkan anggota wuduk dengan menggunakan tuala dan seumpama selepas wuduk. Sebab apa? Sebab Nabi lap dengan tangan. Kita faham kan? Walaupun Nabi tak lap dengan cepis-cepis kain, tapi Nabi tetap lap dengan apa? Dengan tangan. Okey, lepas tu taklah haram perbuatan tersebut. Lepas tu satu hujah lain sebab ada keperluan. Kalau kita
kalau macam baju kita basah kan, takut nanti basah, tangan tu tak dilap, ada keperluan kan, maka perbuatan dia adalah harus. Maknanya tidak makruh. Ini pendapat. Bagus. Sangat, maksudnya dia bawa dua pendapat, macam Kak Mazhar sebut tadi. Dengar selama ni ada ustaz tak bagi, ada pendapat tak bagi. Ya, ada pendapat tu. Kita kena raikan pendapat tersebut. Kedua ada dalilnya. Tapi kalau kita rujuk pada apa yang diulas oleh Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan ni, menyebutkan bahawasanya setelah disaring maklumat tersebut mengharuskan. Maknanya sebab Nabi pun lap dengan kedua tangannya. Nak bagi sisa air tu habis Nabi lap dengan tangan. Maknanya Nabi lap lah tu. Kadang-kadang ada orang dia lap dengan tangan dia kan. Macam kita wuduk kan, basah kan. Dia lap. Jadi kalau nak ikut pada hadis tadi tu, kalau boleh, kalau kita kata takut makruh juga, lap dengan tangan je lah. Tak payah lap dengan kain tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Dua-dua tu ada pendapat. Jadi janganlah kita yang kata tak apa, kita macam, maksudnya tak payah kita bergaduh. Kita kena berfikiran terbuka. Ada dalil. Okay, ambil maklumat di Jabatan Mufti ini. Semoga ada manfaat untuk semua. Okey. Ada lagi pertanyaan lain yang boleh saya kongsikan? Ada lagi tak, Kak? Ada yang lain? Tak ada kan? Okey. Okey, ada pertanyaan lain? Tentang wuduk? Nanti tak apa, macam ni. Nanti dekat dalam link Google Drive tu, Nota Fadail A'mal, nanti saya letakkan link-link untuk wuduk tadi, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Nanti saya akan letakkan. Okey, silakan Kak Mazidah, ada apa-apa sebelum kita tangguhkan? Ustaz tadi kami tak boleh unmute tadi. That's why diorang tak boleh nak bertanya. Okey, tak apa. Okey. So jika jemaah jika ada soalan silakan ya. Sila jemaah jika ada. Jika tidak kita dah nak tutup Ustaz ya. Nak tutup dah kita ni. Sila jemaah. Okey. Ada tak? Jika tak ada kita tutup lah Ustaz. Okey. Kita cuba sebelum tutup tu, ada yang tanya soalan tadi tu yang kata ada tak dalil di mana air wuduk tak perlu dilap untuk kekalkan air wuduk itu supaya dapat cahaya. Okey, sebenarnya ulama yang kata hukum makruh lap tadi bukan dikaitkan dengan supaya kekal cahaya tu dari akhirat. Bukan masuk macam tu. Kalau macam tu kita tak bolehlah batal wuduk. Betul tak kan? Daripada kita lap tak batal lagi. Tapi kalau batal wuduk, lagilah tak kekal. Para fuqaha dalam mazhab Imam Syafi'i, bukanlah maksudnya bincang tentang boleh lap tak lap tu dikaitkan dengan cahaya tu kekal di kiamat. Tapi dikaitkan dengan ada hadis yang Nabi tidak mengelapnya. Jadi itulah perbahasannya. Wallahu ta'ala alam. Aku lupa hadza wa astaghfirullahal azim. Wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Nur. Waalaikumsalam. Jazakallah Ustaz. Jazakallah semua jemaah. Terima kasih Ustaz. Jazakallah Ustaz. Terima kasih Puan Mazidah. Ustaz. Ya. Terima kasih semua. Terima kasih Ya, Ustaz. terima Terima kasih Puan Mazidah. Assalamualaikum. Sebab tak ada kaki. Tak tahu lah. Aku ingat dah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Terima kasih. Ambil tisu yang kat dinding tu dulu, lap-lap lepas tu pakai. Aisyah.